Ini bab celak untuk perempuan yang berkabung. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Zainab binti Ummi Salamah dari ibunya bahawa ada seorang perempuan kematian suaminya. Mereka bimbang terhadap dua matanya. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta izin dengannya untuk bercelak. Mereka meminta izin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perempuan itu bercelak. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia tidak boleh bercelak. Sebelum ini perempuan berada dalam keadaan pakaiannya yang paling teruk, atau dalam rumah yang paling teruk bila sampai 1 tahun. Lalu anjing, perempuan itu melontar dengan najis binatang, tidak boleh. Fala la taktahil, tidak boleh bercelak. Yani dia tidak boleh bercelak sehingga berlalu 4 bulan 10 hari atau 4 bulan 10 malam. Saya mendengar Zainab binti Abi Salamah menceritakan daripada Ummi Habibah, ini kata Humaid bin Nafi', bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal kepada seseorang perempuan muslim yang beriman dengan Allah dan hari kemudian untuk berkabung lebih daripada 3 hari kecuali kerana kematian suaminya, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Diriwayatkan daripada Muhammad bin Sirin, katanya Ummu Atiyah berkata, kami dilarang daripada berkabung lebih daripada 3 hari melainkan kerana kematian suami. Ini bab qust, kayu gaharu untuk perempuan yang berkabung ketika suci daripada haid. Daripada Hafsah, daripada Ummi Atiyah, katanya kami dilarang daripada berkabung atas kematian seseorang lebih daripada 3 hari kecuali kerana kematian suami, iaitu boleh berkabung selama 4 bulan 10 hari. Dan kami tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan warna kecuali kain asb, yang dicelup dengan sejenis rumput ataupun kain asb. Itu nanti kita bincangkan kemudian. Wa qad rukhisa lana 'inda adh-dhuhr, telah dibenarkan kepada kami pada ketika hampir suci atau pada ketika suci daripada haid, bila kami mandi bersuci, untuk menggunakan sedikit daripada kusti zafar, kayu gaharu daripada zafar. Wa kunna nunha 'an ittiba'il janaiz, dan kami dilarang daripada mengiringi jenazah. Abu Abdullah berkata, kedua-duanya digunakan, al-kust dan al-qust, seperti mana kafur dan qafur digunakan kedua-duanya. Bab perempuan yang berkabung boleh memakai kain asb. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ummi Atiyah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal kepada seseorang perempuan yang beriman dengan Allah dan hari kemudian untuk berkabung lebih daripada 3 hari kecuali kerana suami, yakni kerana kematian suami. Kerana dia tidak boleh bercelak dan tidak boleh memakai pakaian yang dicelup kecuali pakaian ataupun kain asb. Al-Sari meriwayatkan daripada Ummi Atiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami daripada yang tersebut tadi, dan kami tidak boleh melumurkan wangi-wangian kecuali ketika hampir
ataupun kepada ketika dekat nak suci daripada haid. Apabila dia nak suci, dia boleh mengambil sedikit atau secebis daripada kayu gaharu dan azfar, atau kayu gaharu azfar. Ini bab perempuan yang kematian, orang-orang yang mati di kalangan kamu dan meninggalkan suami, meninggalkan istri-istri, mereka hendaklah menahan diri mereka hingga kepada akhir ayat. Mereka hendaklah beriddah hingga kepada akhir ayat. Riwayat daripada Ibni Abi Najih daripada Mujahid, orang-orang yang mati dari kalangan kamu dan meninggalkan istri, katanya, ini adalah iddah yang perlu dilakukan oleh perempuan itu di rumah ahli keluarga suaminya. Itu adalah wajib. Lepas itu Allah SWT menurunkan, orang-orang yang mati dari kalangan kamu dan meninggalkan istri-istri, sebagai pesanan kepada istri-istri mereka untuk hidup senang selama, untuk mendapat kesenangan hingga kepada setahun, dengan tidak dikeluarkan mereka daripada tempat tinggal mereka. Kalau mereka keluar, tidaklah menjadi kesalahan kepada kamu berhubung dengan apa yang dilakukan oleh mereka terhadap diri mereka daripada tindakan yang baik. Qala, katanya, kata Mujahid, Allah SWT menentukan untuk perempuan itu sepanjang tahun, iaitu 7 bulan, baki lagi 7 bulan selepas 4 bulan 10 hari itu 7 bulan 20 malam, sebagai pesanan. Kalau dia mahu duduk mengikut pesanan itu, boleh dia duduk di rumah suaminya. Kalau dia nak keluar daripada rumah suaminya, ya ini boleh juga. Dan inilah firman Allah, inilah maksud firman Allah, ghaira ikhraj, yang dengan tidak dikeluarkan mereka daripada rumah suami dia. Kalau mereka keluar, tidak menjadi kesalahan kepada kamu. Fal iddah kama hiya wajib 'alaiha, iddah itu seperti mana sebelumnya wajib kepadanya. Za'ama dzalika an Mujahid, yakni Ibnu Abi Najih mendakwa riwayat itu daripada Mujahid, mengatakan riwayat itu diambil daripada Mujahid. Berkata Atha, kata Ibnu Abbas, ayat ini memansuhkan iddahnya di rumah suami dia, ahli keluarga suami dia. Jadi perempuan itu boleh beriddah di mana dikehendakinya. Dan firman Allah Ta'ala, ghaira ikhraj, dalam keadaan tidak dikeluarkan mereka. Kata Atha, kalau dia mahu, dia boleh beriddah di rumah ahli keluarga suaminya. Dan kalau dia boleh tinggal di sana mengikut pesanan ataupun wasiat suami dia itu. Kalau dia nak keluar daripada rumah itu, boleh juga dia keluar. Kerana firman Allah Ta'ala, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna, tidak menjadi kesalahan kepada kamu, tidak berdosa kamu kerana apa-apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka daripada tindakan-tindakan yang baik itu. Kata Atha. Kemudian datang miras, yakni ayat miras. Dia memansuhkan, miras itu memansuhkan sukna, tempat tinggal. Jadi perempuan itu bolehlah beriddah di mana dikehendakinya dan tiada lagi sebarang tempat tinggal untuknya. Diriwayatkan daripada Zainab binti Ummi Salamah daripada Ummi Habibah binti Abi Sufyan, bila sampai kepadanya berita kematian ayahnya, dia meminta wangi-wangian. Dia pun melumurkan di lengannya dan dia berkata, sambil berkata, saya sebenarnya tidak berhajat kepada bau-bauan ini, wangi-wangian ini, kalau tidak kerana saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, tidak halal kepada seseorang perempuan yang beriman dengan Allah dan hari kemudian untuk berkabung di atas kematian seseorang lebih daripada 3 hari, kecuali kerana kematian suami, iaitu berkabung selama 4 bulan 10 hari ataupun 10 malam. Ini bab upah ataupun hasil daripada pelacuran, hasil daripada pelacuran dan nikah yang tak sah, nikah yang tak sah. Berkata Hasan, kalau seseorang itu berkahwin dengan seorang perempuan yang diharamkan atau mahramatan, muharramatan boleh, mahramatan pun boleh, ataupun mahramahu boleh juga, dalam setengah nuskhahnya begitu. Sekiranya seseorang itu berkahwin dengan mahram dia,
yakni perempuan yang haram dikahwininya, dalam keadaan dia tidak sedar, furriqa bainahuma, dipisahkan di antara mereka berdua, dan dia berhak mengambil apa yang telah diambilnya. Dia tidak berhak mengambil selain daripada itu. Kemudian Hasan berkata, selepas itu si suami itu, lelaki itu perlu memberikan kepadanya sadaqnya, mas kahwinnya. Diriwayatkan daripada Abi Mas'ud, katanya Nabi SAW melarang daripada mengambil harga anjing dan hulwanil kahin, upah tukang tenung, dan mahril baghi, bayaran ataupun hasil pelacuran, hasil pelacur. Diriwayatkan daripada Aun bin Abi Juhaifah daripada ayahnya, yakni Abi Juhaifah, katanya Nabi SAW melaknat perempuan yang membuat tatu, perempuan yang membuat tatu, dan perempuan yang meminta supaya ditatu, orang yang makan riba dan orang yang memberi makan riba. Orang yang memberi riba lah, orang yang menerima riba dan yang memberi riba. Nabi SAW melarang daripada harga anjing dan hasil usaha baghi, yang pelacur, wala'anal musawwirin, dan Nabi SAW telah melaknat tukang-tukang gambar ataupun tukang-tukang patung. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, Nabi SAW telah melarang daripada hasil usaha ima, yakni hamba, perempuan yang dijadikan pelacur. Ini bab mas kahwin perempuan yang telah didukhul, yang telah disetubuhi, dan bagaimana dukhul itu, bagaimana sah berlakunya dukhul itu, atau sekiranya seseorang itu mentalakkan isteri dia sebelum dukhul, sebelum bersetubuh dan sebelum menyentuh, yakni isteri dia itu. Diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair, katanya, aku berkata kepada Ibnu Umar, seorang menuduh isteri dia, bagaimana? yakni isteri dia berzina. Ibnu Umar berkata, Nabi SAW telah memisahkan di antara dua beranak, dua saudara Banil Ajlan, daripada kabilah Banil Ajlan. Waqala, dan dia berkata, Allah mengetahui bahawa salah seorang dari kamu ini dusta. Adakah di antara kamu berdua yang mahu bertaubat, hendak bertaubat? Kedua-dua mereka enggan. Dia berkata pula, Allah mengetahui bahawa salah seorang daripada kamu berdua ini dusta. Adakah sesiapa daripada kamu ini nak bertaubat? Mereka berdua enggan. Lepas itu Nabi SAW memisahkan di antara mereka berdua. Ayyub berkata, Ammar bin Dinar berkata kepadaku, dalam hadis tadi ada sesuatu yang aku rasa kamu, yang aku nampak kamu tak ada menceritakannya. Kata dia, kata Ayyub ni, orang itu berkata, harta saya, duit saya. Nabi SAW bersabda, tiada lagi harta untukmu. Kalau engkau memang benar, sesungguhnya engkau telah pun bersetubuh dengannya. Dan kalau engkau memang dusta, jauh lagi, lebih jauh lagi untuk engkau berhak mendapatnya. Ini bab mut'ah yang belum ditentukan untuk perempuan, kerana firman Allah Ta'ala, tidak menjadi kesalahan kepada kamu kalau kamu menceraikan isteri-isteri sebelum kamu menyentuh mereka, atau kamu telah menentukan untuk mereka suatu ketentuan sebanyak mana, atau kamu telah menentukan sebanyak yang tertentu daripada mas kahwin. Wa matti'uhunna, berilah mut'ah kepada mereka, alal musi'i qadaruh, kepada orang yang senang mengikut kemampuannya, wa alal muqtiri qadaruh, dan kepada orang yang susah mengikut kemampuannya, hingga kepada firman Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Dan firman Allah, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf, dan kepada perempuan-perempuan yang diceraikan itu ada kesenangan, ada pemberian yang menyenangkan dengan cara yang baik, sebagai suatu hak ke atas orang-orang yang bertakwa.
Nabi SAW tidak menyebutkan berhubung dengan perempuan yang melakukan li'an itu sebarang mut'ah sehingga dia diceraikan oleh suaminya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair daripada Ibnu Umar bahawa Nabi SAW bersabda kepada dua orang yang berli'an itu, keputusan kamu berdua, keputusan hakikat kamu berdua terserah kepada Allah. Salah seorang daripada kamu ini ada yang berdusta, kamu tidak ada hak lagi terhadapnya. Kamu tidak ada hak lagi terhadapnya, yakni terhadap isteri kamu. Dia berkata, wahai Rasulullah, harta saya, jadi bagaimana dengan harta saya? Qala, kata Nabi SAW, tiada harta bagimu, yakni kamu tidak berhak mendapat apa-apa harta, apa-apa pemberian yang telah kamu berikan kepadanya itu. Kalau kamu memang benar terhadapnya, yakni dalam tuduhan kamu terhadapnya, maka apa yang kamu telah berikan itu telah pun berhak isteri kamu itu dapat dengan sebab engkau telah halalkan faradnya, yakni engkau telah bersetubuh dengannya. Dan kalau engkau memang berdusta terhadapnya, lebih-lebih jauh lagi lah, lebih-lebih lagi lah kamu tidak berhak untuk menuntut sebarang harta daripadanya. Ini bab al-kuhlil haddah, bercelak atau celak untuk perempuan yang berkabung. Jadi Imam Bukhari nak menceritakan di sini sebagai sambungan kepada yang lalu, hak minggu lepas dulu, cara ke hak ni dah, cara ke perkabungan dah. Bagaimana perkabungan di zaman jahiliyah dulu. Sudah disebutkan dalam riwayat yang lalu. Malam ni nak cerita dengan lebih jelas lagi. Sebab sebelum pada ni ada tersebut riwayat ni, perempuan hak sakit mata tu, Nabi SAW tak bui, dia bercelak mata. Hak ni Imam Bukhari buat mari riwayat tu juga, tetapi dia buat mari tarjamatul bab, dia buat tarjamatul bab yang seperti ini ialah untuk mengisyaratkan kepada khilaf yang berlaku di antara ulama berkenaan dengan bercelak tu bagi perempuan yang berkabung. Jadi perempuan yang kematian suami dia tu, dia kena beriddah selama yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10, selama 4 bulan 10 hari. Di samping itu, dalam masa tu juga dia kena berkabung. Apa makna berkabung itu? Maknanya dia tidak jangak, tidak pakai perhiasan, tidak galak lah kita kata, pergi mari ikut se, tidak lagu tu. Itu makna berkabung, duduk di rumah kecuali untuk memenuhi keperluan asasnya ataupun sesuatu pekerjaan yang mesti dia terikat dengannya, itu saja yang boleh. Adapun nak pergi semaya sekalipun, nak pergi di masjid lah maksudnya, nak pergi Mekah buat haji atau umrah, tak boleh tu. Tak boleh. Jadi dalam masalah berjangak ni, Imam Bukhari nak ayat ni, ini satu contoh. Masalah berjangak ni tak boleh setara mana. Celak itu termasuk dalam berjangak juga. Jadi kalau pakai celak tu macam semacam berjangak juga. Jadi itu bertentangan dengan ihdad itu, dengan kehendak ihdad atau perkabungan itu. Jadi sebab apakah Islam ni suruh perempuan itu berkabung? Kerana sememangnya benda ni sudah ada dah dulu. Sebelum Islam ni sudah ada dah tradisi ni, adat ni, bahkan lebih teruk lagi daripada tu. Sebelum ni sudah disebutkan, selama setahun duduk dalam bilik kecil ya, tidak tak campur air wangi, tak mandi, basuh-basuh muka gitu-gitu je. Lepas pada tu anjing lalu, tunggu anjing lalu, pekon najis. Lepas pada tu igak binatang-binatang yang tertentu seperti hemar ke atau kambing ke ataupun burung, dia lesek ataupun dia sapukan kulit dia tu pada binatang itu mengikut pendapat yang berbeza-beza. Imam Malik kata lagu itulah, dan Imam Bukhari mengambil tafsiran taftaddu itu. Taftaddu itu dengan makna dia menyapu kulitnya pada binatang itu. Tapi setengah yang lain pula mengatakan dia maknanya dia buat lebih lagi daripada itu, iaitu dia
sapukan kemaluan dia pada binatang itu. Dan siapa binatang tu mampu, jarang sekali binatang ni kalau hok kena sapuh ke perempuan itu hidup. Begitulah dalam riwayat yang lalu. Itu sebahagian daripada cerita zaman jahiliah. Dalam riwayat yang lain, dalam Bukhari juga, begitu juga dalam kitab-kitab lain pun ada sebut macam-macam lagi ceritanya. Di antaranya zaman jahiliah, perempuan itu dia kena berkabung seperti tadi dan menjadi hak kepada anak ataupun pewaris kepada si mati itu, suami dia tu. Jadi ikut dia lah, dia nak buat sebagai bini dia, atau dia nak jual, atau dia nak kahwin ke dengan orang lain, atau dia tak sewi menikah, semua pun ikut dia. Begitu. Itu di antara adat jahiliah juga, bukan main teruk. Itu dalam masyarakat Arab jahiliah. Dalam masyarakat lain ada pula dengan cara lain. Perkabungan ni dalam agama-agama yang lain lebih dahsyat lagi, lebih teruk. Dalam Islam ni tak ada gapo sebenarnya hak ni memang sesuai, memang patut begitu. Cuba kita tengok dalam agama Hindu misalnya. Tapi lah ni pun tak erat juga nak pakar. Jadi tak ada dah tu. Ada di kawasan-kawasan pedalaman. Adalah, iaitu adat sati, orang panggil. Adat sati. Sati ni lagu mana? Bila suami itu mati, perempuan itu tidak berhak langsung untuk hidup. Dia dibakar sama-sama dengan suami dia. Suami dia mati, dia bakar-bakar. Perempuan itu pun kena bakar juga, sekali dengan suami dia. Itu satu bentuk perkabungan. Ataupun dia setengah-setengah tu dia bubuh dalam gua, tutup gua tu. Pada tu perempuan tu letak dalam tu juga lah. Sekali dengan tempat-tempat mayat tu tak kira lah dalam tu. Hak jadi tulang dah. Duduk dalam tu perempuan itu. Diberi makanan sedikit saja, hola dengan tali. Jauh dalam gua tu. Hola dalam tali macam dalam telaga begitu. Beri makanan hak tu, selagi tak habis boleh hidup. Bila habis hak tu tak tahu lagu mana, pakai mati gitu. Itu pun satu bentuk perkabungan juga. Hak tu boleh dikatakan tak ada dah lah ni tu, cara tu. Orang dia tak boleh terima juga. Tetapi masih lagi perkabungan dalam bentuk lain masih lagi ada, iaitu perempuan itu dia tidak akan berkahwin seumur hidup dah. Kalau suami dia mati, walaupun dia dan nikah sehari, bila suami dia tu mati, dia tidak berhak nikah bersukaria jangak seumur hidup. Sebab itu kalau kita tengok orang-orang India, kalau dia ada di sini, tempat rambut dia belah ni, dia comor merah gitu. Dia comor, dia panggil sindur. Ya, sindur, dia comor hak tu, itu tanda orang tu ada suami. Tapi bila suami dia mati, dia tidak berhak lagi comor hak tu. Dia kena putih, pakai putih sepanjang hayat dia. Tak boleh menikah dia. Itu dahsyat lagi. Kalau kita tengok dalam agama-agama ni. Begitu juga dalam agama Kristian pun begitu juga. Walaupun learn ni maknanya ramai tak pakai, tak cara dah tu, tidak praktikal agama tu. Bila mati tak boleh nak menikah dah. Siapa lagu tu? Perkabungan tu bukan main, bukan setahun dua, lebih lama lagi. Walaupun masih muda lagi, tak boleh menikah. Itulah bentuk-bentuk perkabungan yang terdapat di dalam agama-agama lain ataupun dalam masyarakat yang lain. Dalam Islam ni sebenarnya perkabungan 4 bulan 10 hari ni dia lebih sikit daripada perempuan yang diceraikan. Perempuan yang diceraikan 3 kali suci atau 3 kali haid, makna 3 bulan. Hak tu hak diceraikan, dia kena bereddah selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Lepas pada tu habislah. Hak ni 4 bulan 10 hari. Itu pun kalau dia itu tidak mengandung. Kalau dia mengandung, dia melahirkan anak sebelum sampai hak tu habis dah. Tak ada dah. Jadi hak kata kena bereddah ke apa tu kalau dia selama tu, kalau dia tidak mengandung. Tapi kalau dia mengandung, itu lain pula cerita. Jadi ada perincian dia pula di situ. Maknanya dia tak perlu dah bereddah. Habis dah eddah dia tu. Apa yang suruh 4 bulan 10 hari ni tak boleh berjangak, tak boleh gitu. Maknanya nak rayaknya pasal apa? Suami ni nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar kepada perempuan. Sebab masyarakat ni waktu dia tak faham kedudukan dia sebagai suami itulah, betapa dia ni kedudukan dia dalam keluarga, dalam sebab tu yang jadi koksi tu. Kalau dia faham molek penghormatan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia, sampai begitu sekali bila dia mati dikehendaki si isteri itu berkabung untuk dia selama 4 bulan 10 hari begitu besar, maka dia jadi juruh. Sepatutnya dia kena buat juruh biar baru padan. Kalau tidak tak padan tu bini pun tak sesek.
Kalau lagu tu, kalau boleh doa biar mati banget. Kalau lagu tu tak ada makna. Hak ni mana hak sesuai dengan tabiat semula jadi manusia. Lagu mana kalau orang yang kita sayang bila dia mati? Adakah? Kalau orang lelaki biasa ni pun, si anak misalnya, kalau ayah mati, dia nak galak lopak selalu ke? Tak pernah sabar lagu tu. Hak pakar apa nama ni skok. Selama ni pakar skok semua pun. Bila ayah atau mak mati, ayah balik pakai tudung juga udah-udah. Nampak rambut sikit-sikit. Lepas tu sedih, sedih cara dia. Mana nak ayat itu hak semula jadi manusia. Dia tidak akan galak. Dia tidak akan galak. Apatah lagi suami. Sebab apa? Seorang perempuan tu selama dia masih dengan ayah dia, tak apalah ayah dia. Lepas pada tu suami, apa kata suami? Ikut suami pergi mana-mana pun dia pergi. Susah payah dengan suami. Ibu bapa tu tak lama lepas pada tu kalau tua sudah mati. Adik-beradik kadang-kadang putus. Tidak semesra dengan suami ni. Jadi makna hak suami terhadap isteri sangat besar. Dengan sebab itu Allah SWT nak suruh ingat. Kalau tidak, apa kata anak-anak dia? Lagu tu rupanya dia benci sangat kau adik kita atau abang kita. 2 hari mati tu bukan main. Bercelok dengan pakar, berdok je dengan air wanginya, sana kemari pakar. Dia jadi lagu lain. Pandangan tu. Mungkin dalam keadaan tu, dalam keadaan pesakwa belum dibahagi, dalam keadaan apa-apa, akan berlaku penyelewengan pula. Dia kata tak patut bui ni. Tak sebui, tak sial. Jadi benci pula dah. Dia akan timbul lagu tu. Begitu juga tabiat semula jadi manusia perempuan ni. Dia memang lagu tu, dia jenis sedih. Dia nak. Dengan sebab itu agama beri peluang kepada manusia. Manusia dia nak suka, dia nak sedih. Ada ketikanya dia perlu. Kalau dia tak boleh sedih, tak jadi manusia. Allah SWT tahu sifat semula jadi jiwa manusia tu. Dengan sebab itu dia beri hak. Dia beri hak tu. Hak suka ketika mana? Ketika dapat anak, dia suruh sembelih. Jamu makan. Dia suruh sembelih. Raya lagu tu juga, dia suruh sembelih, jamu makan. Hak tu ketika suka. Hak ketika sedih, hak lagu ni. Pada ketika sedih ni kita kata dah sedih, lepas tak pergi kerja, tak keluar apa lagu mana lah. Hak tu lah. Ya dalam agama kita suruh masyarakat ni bui kepada dia tu. Bui kepada dia. Dalam hadis disebutkan bahawa suruh buat makan, bui kepada keluarga si mati tu. Bui duit, bui apa? Kita kena atas lah lain pula. Yang mana perempuan ini kena baik wah pula dah. Jadi orang bui pitih sikit sebanyak 1,200 tu pada habis itu. Tapi cuba kita bayangkan, dengan orang bui 1,200 tu anak-beranak, waris-waris jiran, sahabat anda pergi bui pitih 1,200 tu dalam masa 4 bulan 10 hari tu, kali duduk makan hak tu pun tak apa. Ada jalan keluar ada. Agama telah beri jalan keluar. Tapi kalau kita pusing tak lain, jadi lagu lain. Jadi dia pun sudah bagi jalan dah tu. Jadi jangan pula kita kata, pitih boleh banyak, tak baik wah. Lagu tu lah orang kita. Sebab tu jadi susah semua tu. Beragama sepatutnya jadi senang, jadi mudah. Ni jadi kau payah, jadi kau susah, kau membebankan. Agama Islam itu mudah. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah nak kamu mudah. Sebab tu dia buat agama ni. Bukan nak buat susah. Cuba tengok agama lain, bukan main susah. Pada kita royak hak tu je. Kalau nak sekiranya secara terbuka lah, kalau tidak kerana ikut-ikutan. Pada hak tadi je, adab berkabur tadi. Kalau agama Hindu ke agama mana, cuba kamu fikir, kamu tidak boleh menikah sama-sama. Bayangkan kamu hanya menikah sehari je. Bila mati tak boleh menikah sama-sama. Mana baik dengan Islam? Islam boleh menikah pula. Bila boleh menikah, boleh pula keturunan. Kalau dia tak ada anak, tak boleh dapat anak sama-sama. Alangkah ruginya, seksanya, nyayanya manusia ni kerana agama-agama atas nama agama ni. Itulah yang disebabkan sahabat-sahabat Nabi bila pergi, apa mesej, apa risalah Nabi kamu untuk manusia? Dia kata, untuk kami keluarkan min jawril adyan ila adlil Islam. Untuk mengeluarkan manusia daripada kezaliman, penganiayaan agama-agama ni menipu banyak. Menipu, tak menipu mana lagu tu buat nyaya kat orang. Kepada keadilan Islam. Hak tu. Bila terima Islam, senang, mudah. Kalau tak boleh menikah gak, perempuan yang kematian suami lepas pada tu tak boleh menikah gak, kalau pakai lagu tu, anak ni tak ada. Wah, tu nak cerita. Pak atas diri kita, anak ni tak ada. Sebab apa?
mak ana dulu menikah dengan orang lain. Boleh anak lah. Lepas pada tu suami dia mati, masih muda lagi. Kalaulah dia ni kita katalah support orang lain, support dalam apa ni budaya atau masyarakat lain, tak ada dalam tak ada dalam ngaji malam ni kiranya. Tak ada lah berapa banyak kait dengan anak tu, tak ada lah. Alangkah ruginya manusia. Dia hanya nampak, dia katakan ini falsafah manusia ni, otak buruk dia. Dia kata sepatutnya perempuan ini, maknanya dia baru apabila dia berkabung sampai mati itu, dia tidak menikah. Itu menunjukkan kasih dia, cinta dia kepada suami dia, mana tidak berbelah bagi, kata dia. Tidak berbelah bagi. Kalau dia menikah lagi, maknanya macam palsu lah dakwah dia dulu, menikah dia dulu tu. Kalau ya Allah pun, bukan semuanya orang yang menikah ni maknanya hidup apa namanya harmoni, hidup dengan mesra, penuh kasih sayang. Bukan semuanya lagu tu. Kalau katakanlah, kalau hidup harmoni pun, banyak lagi hikmat-hikmat yang lain. Banyak lagi hikmat-hikmat yang lain daripada perkahwinan itu. Sebab tidak kahwin, apa kerugiannya? Pada hak tu je kita kata, untuk orang bukan Islam ni nak masuk Islam, pada hak tu. Tapi masalahnya ada resam, masalahnya pegangan turun-temurun nenek moyang. Hak ni lah menyebabkan payah. Kalau orang tu tidak terbuka dan berani sungguh. Kalau tak berani sungguh, tidak tauhid sungguh, kita kata payah nak tinggal agama ni. Pasal dia dalal juga agama ni. Walaupun dia tu mengarut, walaupun dia tu menyeksa, walaupun dia tu menyusahkan, manusia payah nak tinggal. Ini masalah apa nama ni, jiwa manusia dengan agama. Payah nak tinggal, kecuali kalau dia tu bersikap terbuka dan berani bertindak, baru jadi kerja. Lepas pada tu pendedahan pun tidak banyak. Kalau dia ada pendedahan, mungkin dia akan mikir juga lama-lama. Tetapi pendedahan tidak ada. Tak apalah waktu tu. Jadi ini nak cerita masalah apa perkabungan. Jadi perempuan yang berkabung itu dia tak boleh berjangak. Di antara bentuk jangaknya iaitu pakai celak. Jadi pakai celak tu tak boleh. Baiklah. Hadis ini kita baca, iaitu seorang perempuan mati suami dia. Keluarga dia bimbang terhadap mata dia. Jadi dia sakit mata. Sakit mata ni dia bimbang, kalau tak comot ubat, tak berubat, jadi boleh jadi rosak mata dia tu. Jadi mereka pun pergi mengadu hal kepada Nabi SAW, minta izin untuk nak comot celak. Nabi SAW kata jangan comot celak, jangan pakai celak, jangan pakai celak. Dulu Nabi SAW mengingatkan peristiwa dulu, sejarah lama, supaya dia berasa ni tak ada gapo. Dulu lagi tu boleh lagi terima. Hak ni kalau bos tahun ni tak ada gapo. Dulu kamu duduk dalam pakaian yang paling buruk, dalam rumah yang paling teruk. Bila tiba setahun, seperti yang sebelum pada ni lah, begitu. Jadi tak boleh, kata dia, kok mana-mana pun tak boleh celak. Tak boleh bercelak. Lepas pada tu hadis hak lagi tu daripada Ummi Habibah, tidak halal seseorang perempuan muslim yang beriman dengan Allah dan hari kemudian untuk berkabung lebih daripada 3 hari, kecuali kerana kematian suami. Kalau orang lain mati tak boleh lebih daripada 3 hari. Untuk perempuan, lelaki tak ada kabung ni. Lelaki tak ada kabung. Ini khusus hukum ini dengan perempuan. Sebab perempuan jiwa dia tu sesuai dengan hak tu. Memang dia nak keadaan begitu. Tuntutan jiwa dia tu menghendaki begitu. Kalau dia tidak ada sifat tu, maka dia tu sebenarnya kerah. Perempuan tu kerah, jiwa kerah. Jadi Islam nak didik salah satu cara jiwa perempuan biar jadi lembut itu dengan cara itulah. Jadi tak boleh berkabung lebih daripada 3 hari. Tapi kalau suami 4 bulan 10 hari. Jadi daripada sini Imam Bukhari nak ayat khilaf ulama ni dalam masalah bercelak ni. Puak-puak Zahiriyah, termasuk Daud Zahiri, Ibnu Hazm dan lain-lain, mengatakan bahawa tak boleh ke mana-mana pun bercelak. Kerana darurat ke tidak darurat ke tak boleh. Darurat ke tidak darurat ke tak boleh. Sakit mata, cari ubat lain. Apa nak celak? Bukan makna tak ui berubat mata sini dah sakit mata tak ui. Orang minta nak celak, Nabi tak ui. Seseolahnya sekali tengok macam biarnya sakit. Bukan lagu tu.
Dia nak royaknya, tak usah guna hak tu. Guna hak lain. Tak apa, ubat lain. Titik kita kata ubat lain dalam mata. Tak apa hak tu. Tapi nak kata pakai celak tak boleh. Dia faham lagu tu. Tapi Imam Syafi'i dan orang yang sependapat dengan dia kata boleh celak kalau darurat. Bukan untuk jangak. Bukan dengan maksud jangak. Kerana darurat, misalnya sakit mata perlu bercelak. Boleh. Tapi itu pun pada waktu malam. Sebab puasa lah keadaannya. Orang puasa malam boleh. Tengah hari tak boleh. Tengah hari tak boleh. Dia berpegang dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, oleh Imam Ahmad dalam Musnad, oleh Abu Daud dan lain-lain lagi. Cerita daripada Ummi Salamah. Maknanya orang tanya bagaimana nak bercelak. Nabi SAW takwi, kata dia, kecuali pada waktu malam. Malam boleh. Tengah hari sapu lah. Nabi SAW kata begitu. Ij'aliha bil lail wamsahiha bin nahar. Wamsahihi bin nahar. Kamu cuma kamu pakai pada waktu malam. Pada waktu siang kamu sapu. Dia kata begitu kepada Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah kata pada ketika Abu Salamah mati, dia buat lagu tu. Dia buat lagu tu. Jadi dia pegang dengan hak tu. Tetapi Imam Abu Hanifah kata tak boleh berlaku. Tengah hari pun boleh. Tengah malam pun boleh. Kalau sekiranya darurat. Hak tak bolehnya untuk berjangak. Pergi nak galak, nak suruh comel, nak suruh orang terpikat, tertarik, dengan maksud tu tak boleh. Tapi kalau dengan maksud untuk perubatan, untuk merawat, rawatan dia tidak perlu pada waktu malam saja. Tengah hari pun perlu juga. Jadi apanya kalau pakai tengah hari? Hak tadi dalam hadis tadi tu kata suruh malam saja. Ya kalau perlu hanya sekadar sekat malam. Tapi kalau tengah hari pun perlu juga. Apanya? Dia kata begitu. Pada tu dalam hadis ni dia kata dia tak ui, la taktahil, tidak ui bercelak ni apa? Pasal dia suruh cari ubat lain. Hak ni bukan makna tak boleh bercelak, tak boleh bercelak untuk berubat mata, tidak. Tetapi penyakit mata dia tu kalau cuma celak kau bahaya. Sebab tu Nabi tak ui. Bukan kerana tak boleh pakai celak untuk berubat. Dalam setengah-setengah sakit mata tak boleh, kau mudarat. Tetapi Nabi SAW ambil kesempatan itu untuk mengingatkan kepada hukum. Iaitu dulu kalau zaman jahiliah sampai teruknya setahun duduk dalam keadaan macam tu. Tapi sekarang ni kalau bos sekarang ni tak boleh nak tanggung. Dia nak pergi situ. Tapi hak berkait dengan celak tu dia sebenarnya bukan tak boleh. Kalau sekiranya mengikut perubatan boleh. Mengikut ahli dalam bahagian rawatan tu dia, kalau dia kata celak tu boleh tak apa. Ni Nabi SAW tahu dah bahawa perempuan tu tak boleh pakai celak. Kalau pakai celak kau mudarat lagi. Ataupun setengah ulama mengatakan dia ni pasal sikit je sakit mata dia tidak berat. Tidak perlu bercelak. Itu. Ataupun boleh juga seperti setengah-setengah ulama kata, dia kata tak boleh bercelak ni pasal nak suruh pilih hak lain, ubat lain. Lama-lama takut gini, takut dah bercelak boleh kerana darurat, takut jadi melarat. Hak siadah coba pakai lagi sambil menyelam minum air kata. Takut jadi gitu. Jadi Nabi SAW nak tutup langsung, biar tak ada ruang, tak ada boleh orang ambil kesempatan. Daripada boleh tu takut nyeheret buat jangok pula akhirnya. Hak dia tak sahnya hak tu sebenarnya. Dengan sebab tu semua ulama kata kalau dengan maksud jangok memang tak boleh. Tapi kalau dengan maksud berubat, sekiranya memang sesuai dengan penyakit mata tu tak apa. Hak tu. Cuma ada khilaf lah tadi. Hak tu kata tengah malam saja, hak tu kata tengah hari pun boleh, malam pun boleh. Hak tu kata tak payah hak tu, pakai ubat lain. Hak tu saja berbezanya. Tapi celak boleh guna juga. Begitu. Jadi hak sini mazhab Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam masalah ni serupa dengan Daud Zahiri. Serupa dengan Daud Zahiri dan mazhab Zahiriyah. Iaitu tak boleh celak. Tak boleh celak. Tak boleh pakai celak. Darurat kau, tidak darurat kau, sakit kerana sakit mata kau, kerana nak berjangak kau, tak boleh berlaku. Dia pegang dengan hadis ni lah. Pasal Nabi SAW tak boleh. Dalam riwayat sebelum pada ni 2 kali atau 3 kali Nabi SAW larang kata tak boleh.
Lepas tu mungkin orang kata, kalau tak boleh cuma celak lagu tu kan, beratlah. Ni dengan maksud nak berubat ni. Siapa kata? Siapa boleh pastikan bahawa itu sebagai ubat? Boleh jadi dia menjadi racun. Jadi bagi puak-puak Zahiriyah dan Imam Bukhari, takwil bercelak ni ke mana-mana pun tak boleh. Sebab Nabi SAW tahu dah hak ni tidak lebih baik, celak ni tidak lebih baik. Cari ubat lain lah. Bukan makna takwil berubat di sini. Tapi nak anggap celak tu sebagai ubat mata, tidak. Cari ubat lain. Bukan kita tak boleh faham sini dah tak boleh bercelak kan? Padahal dia maksud dengan maksud berubat ni. Tanya Nabi SAW. Jadi tak boleh berubat. Bukan begitu. Demo tu pun tidak anggap begitu. Demo tu pun tidak anggap begitu. Habislah situ. Ini bab qust untuk perempuan yang berkabung pada ketika suci atau pada ketika nak suci. Jadi dalam bab ni Imam Bukhari buat mari ni hadis-hadis ni, iaitu perempuan dalam keadaan berkabung itu tidak boleh bercelak, tidak boleh pakai air wangi, tidak boleh pakai pakaian yang bercelup, kecuali pakaian asb, kain asb. Kain asb ini yakni kain yang dipinta dengan apa nama ni, besar. Benar dia tu dipinta besar, pita banyak, dia celup. Jadi celupan itu tidak rata kena kain semua tu. Bila dibuka, benar itu setengah benar kena celupan, setengah benar tak kena. Itu asb. Setengah ulama mengatakan begitu. Setengah ulama pula mengatakan asb ini nama sejenis rupuk. Jadi oleh kerana rupuk ni memang bau, wangi, tapi wangi dia tu tidaklah kuat sangat. Wangi dia tu tidaklah kuat sangat. Jadi hak sekadar tu tak apa. Jadi hak tak bolehnya pakai air wangi yang bau kuat. Jadi kalau ada kain yang sedikit-sedikit bau sedap tu, sekadar untuk menutup bau busuk tubuh, hak tu tak apa. Jadi maksud di sini tak boleh bercelak, tak boleh pakai air wangi, tak boleh pakai kain apa nama ni yang dicelup, ataupun kain yang berwarna lah, kain yang berwarna-warni. Hak tu tak boleh tu. Pasal apa? Pasal hak ni ada unsur berjanguk lah. Jadi hak tak boleh nak berjanguk. Tapi kalau dia duduk dalam rumah, seorang duduk dalam rumah, tak boleh ke pakai air wangi? Tiap dia bau busuk kau misalnya, tak boleh ke? Hak tu khilaf lagi tu. Setengah ulama kata tak boleh. Sekadar hak tadi lah. Pakaian mana tidak secara khusus, bahan yang lain. Sekadar pakaian tadi. Pakaian itulah yang menutup bau dia. Hak sekadar tu tak apa. Setengah ulama kata tak apa. Hak sini maksud tak boleh ni dengan maksud janguk. Bab janguk ni apabila dia keluar. Apabila dia keluar. Sebab biasa juga menjadi tabiat perempuan juga. Dia suka orang tengok dia. Lawa, orang tengok dia comel. Tapi kalau dia tak boleh janguk, tak saya tubik. Tak saya tubik. Tu pasal orang tina. Nak agak dia tubik. Jadi orang tak menarik perhatian orang. Jadi maksud sebenarnya tak boleh tubik. Hak tu tak boleh pakai tu. Sebab itulah ulama-ulama faham maksud sebenarnya tak boleh tubik. Pasal apa? Sebab tu dia tak boleh pakai gani semua. Sebab maksud asal perempuan pakai hak ni biasanya dia nak tubik, nak tunjuk ke orang, nak tarik orang. Bila tak boleh hak ni, dia tidak akan tubik. Jadi maksudnya tak boleh tubik. Bila tak boleh janguk, tak berapa nak tubik, tak ada lah. Pun kita katalah nak tunjuk pakai subai, pakai tali tekuk goni-goni, apa ni, mata biru lah, mata hijau lah, mata merah lah, begitu gini. Kalau boleh dedah. Tapi kalau pakai kain kelubur labuh nak tubik, siapa dia nampak? Apa faedahnya? Tak ada lah. Nak buat PPT tu tak ada lah. Gitu. Hak ni pun lagu tu. Jadi maksud sebenarnya pakai tudung, pakai gapo tu, tak sewi nampak tu, tak sewi nampak untuk orang lain. Sebab dia banyak perkara hak mudarat tu, hak kesan sampingan, kesan buruk dia tu. Tak apalah di sini. Jadi dia sebut dibenarkan kepada kami pada ketika nak suci itu, bila kami mandi suci daripada haid kami, ambil sedikit kayu gaharu dan perasak.
Jadi pasak tu jadi bau wangi lah pada ketika tu. Nak wila bau busuk. Itu caranya. Jadi sekadar tu tak apa. Sekadar tu tak apa. Kusti zafar, kus itu maknanya kayu gaharu. Zafar itu nama satu tempat. Zafar itu satu tempat di pesisiran pantai Yaman, banyak terdapat kayu tu. Jadi ambil waktu kami dilarang daripada mengikuti jenazah. Lepas tu Imam Bukhari kata kus pun boleh, kus pun boleh. Seperti mana kafur pun boleh, kafur pun boleh. Itu dari segi bahasa lah. Nak bahas dari segi bahasa, kedua-duanya boleh. Jadi kalau kita tengok di sini, dia tengok perempuan yang berkabung ni, boleh pakai perasak kayu gaharu, biar kena asap dia tu di tubuh, segar jadinya, sihat jadinya, bau sedap, tak apa. Mandi boleh, mandi. Ni pada ketika mandi nak suci ni, nak bersuci. Pada ketika haid pun bukan tak boleh mandi, boleh mandi. Jadi banyak kesenangan tu, kemudahan tu lagu tu. Cuma dia tak boleh jangan, tak boleh pergi mari kok saja gitu. Tapi kerana keperluan, kalau ada keperluan, tu tak apa. Keperluan pun kalau dia kita katalah kalau dia kerja lah luar, mesti kena pergi. Mesti kena pergi. Lepas tu balik malam tak boleh pergi mana-mana, kena duduk di rumah lah. Biar ada tanda-tanda kesedihan, tanda-tanda sayu, sedih atas kematian suami tu, dia kena ada hak tu. Barulah perempuan itu akan lahir sifat-sifat keperempuanan dia tu. Sebab itulah dalam Islam Nabi SAW tak bui perempuan tu menyerupai lelaki. Pasal dia nak suruh perempuan tu jadi perempuan semati lah. Sebab tu dilaknat perempuan yang menyerupai lelaki, lelaki yang menyerupai perempuan pun begitu juga. Jadi di antara yang membentuk lagi sifat keperempuanan itu dengan sempurna ialah ihdad ini. Kalau dilaksanakan dengan baik, kalau dijalankan dengan baik, maka dia adalah sebaik-baik pembentuk jiwa perempuan untuk menjadikan perempuan itu perempuan semati. Sebagaimana hak lain-lain, Nabi SAW suruh bui perempuan pakai kain sutera, bui pakai emas, bui pakai gotu goni, bui pakai perhiasan. Hak lelaki tak boleh. Itu semua tu nak suruh perempuan tu jadi perempuan. Baru dia tu jadi perempuan semati. Ini semua adalah hukum-hukum ini adalah untuk pendidikan sebenarnya, pendidikan perempuan, tetapi tidak diceritakan secara langsung. Begitulah keadaan orang yang bijaksana, hakim yang bijaksana, dia tidak cerita. Sebab doktor lah, kalau nak royak habis pada pesakit ni, awak tu gini-gini. Kalau royak pun dia tak faham, kadang-kadang dia tak jejak juga. Baik tak sah royak, cuma royak kena buat gini, kena buat gini. Kalau dalam keadaan gini kena buat gini. Dalam keadaan suami mati kena buat gini. Kesan dia tu apa jadi kesan dia? Dia tak payah royak tu. Kamu boleh tengok sendiri, ikut aku royak sudahlah, maknanya begitu. Tapi ahli-ahli hikmat, falsafah syariat Islam, dia bahas lagi. Tadilah kita royak tadi. Kalau kita nak kaji, nak bahas pergi lagi, ada benda-benda yang comel tadi tu. Kita boleh faham lah. Supaya pesakit, dia retilah sikit sebanyak, cerdik dia ni. Bila doktor royak gini-gini, kau jelera lagi. Tapi kalau dia tak tahu, bukan dia ikut orang doktor tu, jadi juga. Kalau dia tak tahu. Misalnya, bapa tak boleh makan gula. Orang kecil manis. Doktor pun royak, sebab kalau banyak glukos dalam tubuh ni akan jadi gini-gini kesannya kepada tubuh. Hak ngaji boleh lah, dia payah jelera. Kalau hak tak ngaji, apa faedah royaknya? Kalau dia tak ambil gula, kawal diri dia, ada faedah sepatutnya juga kalau dia tak tahu pun. Begitulah juga dengan agama ni, syariat Islam ni, banyak dia tidak royak, tetapi memang ada hikmah di sebalik itu. Dia tidak royak. Kita tak boleh kata apa dia tidak royak. Sebab doktor tak perlu kita tanya semua. Bahkan kadang-kadang tak boleh royak, kadang-kadang tak boleh royak. Kalau royak dia mana madah sendiri pula, dia mana madah sendiri pula, pusing pula. Apa itu royak? Begitu benda-benda ini faedah dia begitu. Lepas tu perempuan yang berkabung boleh pakai kain asb. Kalau kain asb mana boleh pakai. Jadi kain asb ini mana kain yang kasar, kain yang tidak orang buat jangak lah, kain sehari biasa, kain sehari biasa, pakai hak tu.
Bapa disuruh begitu, anak-anak pun akan tengok juga. Kalau hak mana ada anak tu, akan tengok juga mak kita sayang kepada ayah kita, mesranya dia dengan ayah. Jadi dia pun akan turut lagu tu juga. Nak jadi lagu tu juga. Harapkan jadi gitu jugalah akan datang. Tetapi kalau dia tengok mak dia ni jangok selalu, dia lagu lain lah kesan dia tu. Kesan kepada keluarga, kesan kepada anak-anak, dah kesan kepada diri perempuan tu sendiri. Banyaklah. Lepas pada tu tak boleh ni, kecuali kain thawb, tak boleh pakai thawban masburan. Bukan makna hak celuk saja tak boleh di sini. Sebab sampai Nabi SAW dulu untuk warna ni dia celuk begitulah. Jadi comel kain tu, kain yang berwarna-warni lah, kain yang comel, hak orang buat janguk tu, hak tu tak boleh. Tapi kalau hak tidak begitu, macam sekarang, apakah perlu kita pakai kain putih atau kain hitam? Tak apa, kain biasa, kita kata kain kau dia kain batik, tak apalah, biasa, awak sahih biasa. Tidaklah kata kena pergi cari suku pula kedai kain hitam ataupun kain putih. Tak perlu lagu tu, tidak perlu. Hak tu hak buat lagu tu orang lain tu, hak lagu tu. Macam Syiah, hak ajaran hak sesat tu, dia memanglah kalau mati kak lagu mana hak ni lari tu, lari daripada hak sunnah yang sebenarnya. Di kalangan orang Islam pun ada juga hak lari tu. Apa lagi garu muka, garu rambut, ambil cuah pasir atas kepala, lepas tu koyok kain, tepuk dada, tepuk muka. Nabi SAW sudah tahu dah benda tu akan berlaku. Sebab itu dia kata, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Bukan daripada kalangan kami orang yang menampar-nampar muka dia, pipi dia. Bukan dari kalangan kami orang yang mengoyak baju dia. Dia tahu dah akan ada hak lagu tu, hak jenis telajak tu. Jadi dia sudah isyarat dah. Itu tanda lah tu, kalau ada lagu tu tak betul. Bukan lagu tu dikehendaki. Atau pakai putih saja, seperti orang Hindu tu misalnya. Apabila kematian suami dia, tidak perlu lagu tu. Biasalah, biasa. Pakai yang biasa. Tidak kata tak boleh pergi kedai nangok. Tidak. Tapi semolek-moleknya, kalau ada orang lain, ada anak ke, ada siapa ke, pakai tolonglah. Tolong pergi beli nasi ke, tolong pergi beli apa keperluan dia. Tapi kalau tak ada orang, dia kena pergi, boleh pergi, tak apa. Lepas pada tu, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna. Orang-orang yang mati di kalangan kamu dan ada meninggalkan isteri mereka itu kena menahan diri mereka, yakni beriddah selama 4 bulan 10 hari. Riwayat daripada Ibni Abi Najih daripada Mujahid. Mujahid anak murid kepada Ibnu Abbas. Hak seorang lagi Atha juga anak murid kepada Ibnu Abbas. Imam Bukhari nak ayat ni, 2 orang anak murid ni, apa dia faham ayat ini daripada tok guru dia, yang dianggap sebagai imam al-mufassirin, iaitu Ibnu Abbas. Orang-orang yang kematian, yang mati di kalangan kamu dan meninggalkan isteri, kata dia, kata Mujahid, hak ni iddah ni, perempuan itu dia beriddah di rumah ahli suami dia, keluarga suami dia, itu adalah wajib. 4 bulan 10 hari ini adalah wajib beriddah di rumah suami dia. Lepas pada itu Allah SWT menurunkan orang-orang yang mati di kalangan kamu dan meninggalkan isteri sebagai pesanan untuk isteri-isteri mereka, yaitu berikan kemudahan kepada mereka hingga setahun. Mana duduk di rumah, mana dia kena pesan. Orang-orang yang nak mati ni, kalau suami-suami yang nak mati, dia kena pesan, biarlah dia duduk di rumah kita, kepada anak-anak dia tu, hingga setahun duduk sini lah, tak apa. Duduk sini dengan dalam keadaan tidak boleh dikeluarkan. Tak boleh dikeluarkan, perambak dia, jangan duduk sini. Dan suami dia tu tak ada, tak boleh buat lagu tu. Ini pesanan ini kepada
apa nama ni? Jadi ini pesanan dalam ayat ni, pesanan kepada keluarga suami itu. Jadi si suami yang nak mati itu dia kena pesan. Ini di antara wasiat yang perlu ditinggalkan oleh dia, iaitu dia kena rakyat kepada ahli keluarga dia, biarlah bini dia tu walaupun dia mati duduk di rumah dia tu, rumah kita lah, maknanya dalam keluarga tu selama setahun. Jangan dikeluarkan dia, jangan perambak dia, jangan apa, biar duduk seperti biasalah. Fa in kharajna, kalau mereka keluar sendiri, kalau dia nak tubik sendiri, tak usah duduk di rumah suami itu. Fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf. Tidak berdosa kepada kamu, tidak berdosa kepada kamu berhubung dengan apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka itu dengan kehendak dia sendiri. Dia tak usah duduk di rumah suami dia, di rumah keluarga suami dia. Jadi tak berdosa dah kamu. Moga kamu telah beri peluang dah. Nak duduk tak apa. Hak baru berdosa kalau kamu halang dia daripada duduk, atau kamu keluarkan dia daripada rumah tu. Tapi kalau kamu tidak keluarkan dia, kamu tidak perli dia, tapi dia keluar dengan sendiri, dia nak keluar dengan sendiri dengan cara yang baik, tidaklah berdosa. Qala, kata dia, Allah Subhanahu Wa Taala menentukan untuk perempuan itu sepanjang tahun, iaitu 7 bulan 20 malam sebagai wasiat. Kalau dia nak duduk dalam masa wasiat tu boleh, kalau dia nak keluar apa boleh juga. Itu kata dia, maksud kedua-duanya. Maknanya ayat ini tidak saling memansuhkan. Tidak kata ayat yang pertama itu dimansuhkan oleh ayat yang kedua, atau ayat yang kedua dimansuhkan oleh ayat yang pertama. Tidak lagu tu. Mengikut yang difaham oleh Mujahid daripada Ibnu Abbas. Mana ayat yang pertama tu nak rakyat hak mestinya duduk rumah suaminya, iaitu selama iddah tu 4 bulan 10 hari. Lepas tu ayat yang kedua ni, ini sebagai pesanan. Pesanan ni tidak semesti dituruti oleh perempuan itu. Kalau lepas pada 4 bulan 10 hari itu, kalau dia nak duduk lagi mengikut pesanan tu boleh. Kalau tak saya duduk pun tak apa. Itu. Mana kedua-dua ayat ini muhkam, bukan apa nama ni dimansuhkan. Setengah-setengah ulama kata ayat yang pertama itu dimansuhkan, ayat yang pertama itu dimansuhkan, ayat yang kedua ni yang memansuhkan dia. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan ayat yang kedua ni yang dimansuhkan, ayat yang pertama tu yang nasikh dia ni, yang memansuhkan dia. Asalnya setahun kena duduk rumah suami itu. Lepas pada tu kurang daripada setahun tu, 4 bulan 10 hari saja. Jadi ayat yang kedua tu dimansuhkan oleh ayat yang pertama. Ada juga yang mengatakan begitu. Tapi Bukhari nak ayat di sini tak perlu kata begitu. Tak perlu kata mansuh-mansuh tu. Tak ada mansuh. Kedua-duanya boleh pakai. Kedua-duanya boleh pakai. Maknanya hak mesti 4 bulan 10 hari. Itu adalah hak dia untuk duduk tu. Hak selebihnya itu kalau dia nak boleh, tak mesti. Atas dasar maknanya pesanan suami itu. Kalau dia nak ikut pesanan itu tak apa, kalau dia tak sipu tak apa juga. Inilah maksud firman Allah, ghaira ikhraj, dalam keadaan tidak dikeluarkan mereka. Kalau mereka keluar, fala junaha alaikum. Jadi iddah dia sebagaimana sebelumnya adalah wajib kepada dia. Yang ni semasa iddah tu wajib pada ketika tu. Za'ama dzalika an Mujahid. Yani Ibnu Abi Najih mendakwa, mengatakan ini adalah diriwayatkan daripada Mujahid, kata Atha pula. Yang ni kata Atha juga anak murid Ibnu Abbas. Dia kata Ibnu Abbas, nasakhat hadhihi al-ayah iddataha 'inda ahliha fata'taddu haitsu sya'at. Ayat ini memansuhkan beriddahnya perempuan itu di sisi ahli keluarga suami dia. Inda ahliha tu, inda ahli zaujiha. Yang ni dengan hazah mudah di situ. Waktu dalam kitab kita ni ada dia tulis bawah situ, inda ahli zaujiha, bukan inda ahliha. Kalau inda ahliha begitu tanpa ada yang mahzuf itu, mana beriddah di rumah ahli keluarga dia sendiri.
Bukan begitu maksudnya. Jadi ayat ini memansuhkan beredah di rumah ahli keluarga suami itu. Hak tu dimansuhkan. Jadi dia boleh beredah di mana dikehendakinya. Di rumah dia sendiri ke atau di rumah suami dia? Boleh juga. Di rumah dia sendiri pun boleh juga. Jadi ayat ini memansuhkan kemestian beredah di rumah suami, keluarga suami. Gitu. Jadi walladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hauli ghaira ikhraj, ini hak ni sudah mansuh. Sudah mansuh. Jadi maknanya tidak mesti perempuan itu beredah di rumah suami. Dia nak beredah di rumah dia apa boleh. Yang mestinya beredah, iaitu dia tidak boleh menikah dalam masa tu, selagi belum habis edah dia tu. Gitu. Dan dia mesti berkabung. Itu saja. Di mana tidak penting hak tu. Dia kata begitu pula. Jadi maknanya nasakh ini bukan nasakh keseluruhan semua sekali, tidak. Bukan nasakh semua sekali, tidak. Hanya nasakh mana duduk di rumah suami, beredah di rumah suami itu. Wa qaulullah, dan firman Allah ghaira ikhraj, kata Atha, kalau dia nak beredah di rumah ahli keluarga, ahli suami dia, boleh juga. Dan dia boleh tinggal di situ berdasarkan wasiat atau pesanan dia, mengikut wasiat suami kepada dia tu. Dan kalau dia nak keluar boleh juga. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna. Jadi hak mereka buat tu, nak duduk situ ke nak duduk lain tu, tak apa dah lah. Pasal dia sendiri yang pilih. Dia sendiri yang pilih tu. Hak tak bolehnya kamu paksa dia keluar. Tapi kalau dia sendiri pilih tak apa. Kata Atha, kemudian datang miras. Bila datang miras, ayat miras, dia memansuhkan sukna ni pada tempat tinggal, hak mendapat tempat tinggal ini. Jadi perempuan itu boleh beredah di mana saja. Jadi asalnya mana perempuan itu kena beredah juga di rumah suami dia bila dia mati. Tapi bila mari ayat miras ini, dia memansuhkan pula apa nama ni, sukna, yang ni tempat tinggal. Jadi si suami tidak kata perlu menyediakan tempat tinggal. Begitu juga keluarga dia, keluarga suami tidak perlu menyediakan tempat tinggal untuk isteri ini. Jadi dia boleh beredah di mana saja dan tidak ada hak untuk mendapat tempat tinggal bagi isteri itu. Apa? Pasal dia banyak pitih dah, muka boleh pesakot dah kan. Kalau nak sewa boleh, tak nak sewa dah. Begitu juga kalau dia nak duduk lain, muka boleh pesakot dah. Sebab tu mana tidak ada hak apa namanya untuk tempat tinggal tu. Jadi seseolahnya ayat ini sebelum turun ayat miras. Jadi maknanya perlu diberikan peluang kepada perempuan untuk duduk di rumah suami itu. Sebab apa? Tak tahu lagi dia ni nak pergi duduk mana pula lepas pada ni. Berilah peluang dulu. Selama tu belah-belah mikir, belah-belah kira anak-beranak. Begitu juga kalau dia nak duduk lain, bukan boleh pesakot dah. Sebab tu mana tidak ada hak apa namanya untuk tempat tinggal tu. Jadi seseolahnya ayat ini sebelum turun ayat miras. Jadi maknanya perlu diberikan peluang kepada perempuan untuk duduk di rumah suami itu. Sebab apa? Tak tahu lagi dia ni nak pergi duduk mana pula lepas pada ni. Berilah peluang dulu. Selama tu belah-belah mikir, belah-belah kira anak-beranak tu. Begitu. Tapi bagi ulama yang mengatakan bahawa tidak ada nasah, berlaku nasah di mana-mana di sini, dia kata pakai semua, boleh pakai semua. Hak beredah di rumah suami itu bukan sesuatu yang mesti. Beredah adalah perlu. Ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Dalam ayat tu dia tak ayat di rumah suami ke di rumah dia sendiri ke, dia tak ayat. Lepas tu ayat yang kedua, ayat maknanya sebagai budi baik. Budi baik sebagai kita kata ihsan. Si suami itu dia kena fikir juga tentang isteri dia. Sepatutnya dia pesan kepada ahli keluarga dia, kalau dia nak duduk rumah kita apa boleh. Tapi kalau dia tak sini duduk pun tak apa juga. Kena ada pesanan yang seperti itu. Sebab kadang-kadang keluarga ni bila dia baik tu dengan seorang perempuan tu selama ada suami dia, adik-beradik dia tu, pok darah dia tu. Bila pok darah dia mati, lagu lain dah jadinya. Dengan sebab itu molek si suami tu pesan begitu supaya semua tahu keadaan itu. Jadi kalau ada orang-orang yang buat sesuatu yang tidak molek, akan ditegur selalu. Kena ingatkan kata suami dia dulu pesan tu. Tapi adakah itu sesuatu yang mesti? Tidak juga. Lepas tu bila ayat miras itu tidak bercanggah.
Ayat miras tu perempuan boleh bersaka. Sebab ada 1/4 ataupun 1/8. Dia boleh. Hak tu adalah satu hak yang lain yang Allah SWT berikan kepada dia. Lepas tu dia nak duduk mana? Bukan makna bila boleh bersaka dia tak boleh duduk di rumah suami dia. Kalau suami dia tu baik hati, suami dia kata duduk rumah dia, boleh kalau dia nak duduk. Boleh. Jimat dah situ, tak payah sewa. Mana-mana. Kalau kena sewa lah kita kata. Jimat dah. Suami dia tu baik hati. Suami dia sudah fikir, mungkin isteri dia akan susah. Katakanlah kalau dia duduk rumah sewa terutamanya. Susah lagi. Walaupun kita kata ada pesaka pun, ada jimat dah di situ. Boleh pakai belaka tu. Tak perlu kita kata ada nasah di mana-mana. Cuma kalau maksud nasah dalam istilah mutaqaddimin itu luah makna dia. Tidak maknanya hukum tu tak pakai langsung, tak boleh pakai, tidak makna begitu. Taksis, taqyid, tabyin dan sebagainya itu pun dipanggil nasah juga dalam istilah mutaqaddimin. Sebab itulah nak tahu benda ni moleknya bacalah kitab Al-Fawzul Kabir. Sebab tu dalam sistem pengajian kita ada tu. Kita mengaji kalau usul tafsir 2. Faidul Khabir hak biasa, hak ramai-ramai. Yang kedua Al-Fawzul Kabir, hak lagu lain, cara lagu lain. Dalam tu kalau dalam hak biasa ni tak ada ayat lagu tu, ayat biasalah. Ada main nasah banyak benar lah dalam Quran. Tapi kalau kita tengok kitab Syah Waliullah Al-Fawzul Kabir itu 5 saja hak nasah. Hak ni tak masuk, dia bahas dalam tu. Boleh pakai belakang hak ni. Jadi masalah nasakh ni tidak ada satu ittifaq, satu kesepakatan ulama yang mana kita nak boleh kata, ini langgar, bercanggah dengan ulama, tak ada. Bila sepakat? Jalaluddin Suyuti daripada hak sebelum pada tu kata 500 lebih. Dia waktu turun siapa? Ibnul Arabi waktu turun siapa 21. Jalaluddin Suyuti kaji lagi dalam itqan dia siapa 20. Orang kalau sudah ijma' tak boleh pecah ijma' tu, apa yang dia kata lagu tu? Mana benda tu masih terhenti pada ijtihad. Boleh diijtihadkan lagi dan tidak boleh kita pandang serong terhadap orang-orang yang berpandangan berbeza-beza dalam perkara ni. Jadi hak salah gitu pun begitu juga. Lepas tu mahril baghi wan nikahil fasid. Nampak gaya tak lagi dah. Sekat tu ya tu. Dia ingat kan dah sampai habis. Tak boleh. Pasal panjang lagu juga lagi situ tu. Kita berhenti sekat tu lah dulu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.